Hello guys, welcome back to my channel. Okay, baru-baru ini ataupun seminggu lepas ada cerita pasal 10 penceroboh yang masuk ke Lahad Datu. Dan ramai gila orang dekat sana, dekat kawasan situ yang dah takut. Yelah takut benda yang dulu jadi lagi sekali kan. Jadinya saya cuma nak pesan satu benda yang korang janganlah mudah percaya artikel ataupun page Facebook page ke ataupun apa-apa je lah yang korang tak tahu siapa penulis dia. Okay, apa yang perlu korang buat, korang kena percaya dengan tentera Malaysia dan korang kena bagi semangat dekat diorang. Kalau korang kerja kecam-kecam macam tentera kita ni buat apa, makan gaji je ke? Tentera ni tak buat kerja ke? Apa ke semua? So diorang pun tak semangat nak buat kerja. Dan sebabkan korang komen yang negatif macam tu, padahal diorang ni buat kerja, tak tidur dan sebagainya, jadi tak best lah. Kalau saya pun kena kerja macam jadi macam sedih macam kita dah penat dah buat kerja tapi orang tak hargai kerja kita tu. So kali ini saya cerita pasal Kesultanan Sulu dan pasal tuntutan Sabah. Dan tanpa kita buang masa, jom. Tanggal 11 Februari 2013 berlakunya satu peristiwa besar yang dihadapi Malaysia setelah lebih 5 dekad kita merdeka. Ianya berlaku bila Malaysia diserang satu kumpulan yang nak menjajah Lahad Datu, utara Sabah. Kali ini, objektif mereka bukanlah datang dari sebuah ideologi yang baru, tapi merupakan satu isu yang telah lama menghantui di negara kita. Sejak tahun 1963 lagi, sampai melibatkan beberapa buah negara. Jadi, untuk memahami insiden Lahad Datu ini, perkara yang paling penting kita kena tahu adalah kenapa kumpulan ini rasa berhak terhadap Sabah. Semuanya bermula apabila sebelum dijajah oleh British, Sabah dimiliki oleh Brunei sejak abad ke-14 lagi. Pada abad ke-17, keluarga diraja Brunei telah terlibat dengan pergelutan kuasa Sultan 13 dan Sultan 14. Dalam perang saudara ini, Sultan Brunei yang ke-14 iaitu Sultan Muhyiddin telah meminta pertolongan dari Kesultanan Sulu dengan menjanjikan Sabah sebagai habuan. Jadi, apa yang membuatkan Sultan Muhyiddin ni mengukir janji? Menurut petikan yang ditulis oleh Brunei Times, tentera Sulu sepatutnya membuat serangan, tapi mereka tarik diri disebabkan mereka takut. Kesultanan Brunei pun simpan balik kawasan ini di bawah pemerintahan mereka. Tapi Kesultanan Sulu terus membuat tuntutan. Mengikut dokumen sejarah yang lain pula, Sultan Brunei memang dah bagi pun kawasan tersebut kepada Sultan Sulu. Tapi kemudiannya Kesultanan Sulu tu dia bagi tanah tu ataupun kawasan tu dekat sultan yang lain, yang kemudiannya diberi pula ke Belanda. Dan macam korang tahulah, lepas tu dapat ke orang lain dan buatkan kita rasa macam pening dah. Siapa punya ni? Macam tu. Sudahnya, tanah yang tinggal sama ada dijual atau disewakan kepada sebuah syarikat British. Yang pasti syarikat British memang dah bagi dah papasan kepada Kesultanan Sulu. Selepas merdeka, kerajaan Malaysia pula yang sambung bayar papasan tersebut. Cuma kita tak menganggap yang bayaran itu adalah sewa. Seperti apa yang saya ceritakan tadi, tuntutan terhadap kawasan di Sabah ni bukan melibatkan Kesultanan Sulu je, tapi juga melibatkan kerajaan Filipina dan Indonesia. Pada tahun 1963, Presiden Filipina Diosdado P. Macapagal menentang penubuhan Malaysia kerana menuntut pemilikan Sabah, sampaikan mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Pada tahun 2001 pula, Filipina menawarkan diri untuk menjadi orang tengah antara perselisihan Indonesia dan Malaysia, tetapi ditolak oleh Badan Kehakiman Antarabangsa.
Tiba-tiba, Presiden Filipina Duterte kata yang dia backup Kesultanan Sulu untuk menuntut hak kat Sabah. Tapi, bekas Menteri Malaysia pada waktu itu, Tan Sri Najib Razak bidas balik dengan menasihatkan Duterte supaya selesaikan masalah pengganas MILF dan Abu Sayyaf kat negara mereka dulu. Tapi ada yang kata kenyataan Duterte ni sebenarnya untuk meraih sokongan di kalangan rakyat dia je sebenarnya. Sampai isu politik pun nak guna tuntutan Sabah ni ke? Menurut satu pendapat di Free Malaysia Today, keadaan kewangan Kesultanan Sulu yang semakin terdesak telah memaksa mereka untuk menumpukan perhatian kepada Sabah. Mulanya mereka meminta agar kadar sewa dinaikkan. Tapi kerajaan Malaysia tidak mengaku yang kita ni bayar sewa. Sebab itulah orang Sulu merancang untuk menawan Lahad Datu dengan harapan kita akan tunduk dengan permintaan mereka. Pencerobohan bermula pada 9 Februari tapi mereka bersembunyi sampailah ke 11 Februari apabila ditemui oleh seorang nelayan yang melaporkannya kepada pihak berkuasa. Lepas terdedah, pencerobohan ini berpecah kepada kumpulan yang kecil. Masa mula-mula tu tak ada lagi pertempuran dan pertumpahan darah lagi. Malah kerajaan Malaysia siap hantar orang untuk berbincang dengan ketua mereka iaitu adik kepada Sultan Sulu. Sebenarnya tak ada bukti yang nak mengatakan dia adalah waris Sultan Sulu. Malaysia bukan saja berbincang dengan Agibimuddin Kiram, malah menghubungi Sultan Sulu. Tapi Sultan Sulu tu kata hanya adik dia saja boleh mengarahkan kumpulan penceroboh. Kumpulan yang mahu dikenali sebagai tentera Diraja Kesultanan Sulu menegaskan bahawa mereka mahu mengambil semula Sabah dan berkeras untuk tinggal di situ, tak nak pulang ke tempat asal. Kerajaan Filipina telah menghulurkan bantuan dalam perbincangan ini. Siap hantar sebuah kapal untuk mengangkut penceroboh ni balik semula ke Filipina. Tapi segala perbincangan yang diadakan tidak berhasil apabila pertumpuhan darah pertama tercetus pada 1 Mac 2013 di sebuah sekatan jalan raya di Kampung Tambuo. Kat situ, 2 anggota polis Malaysia gugur dan 3 lagi tercedera, manakala 12 orang penceroboh telah mati. Angkatan Tentera Malaysia telah menghantar 7 batalion askar untuk membantu pihak polis mengawal keadaan di sana. Pada jumlah itu, 5 batalion dihantar ke Lahad Datu manakala masing-masing 1 di Tawau dan Serbakan. Beliau turut memberi jaminan kepada penduduk Sabah pihak tentera membantu. Laporan media masa telah menyatakan kelibat kereta kebal dan helikopter tentera Malaysia berkeliaran di Lahad Datu. Yang berada untuk menyaksikan pesawat pejuang UDM berlegar-legar di sekitar kawasan ini. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Najib Razak telah memberi kuasa sepenuhnya pada pihak keselamatan untuk memastikan penceroboh di Lahad Datu dihentikan. Saya berasa amat sedih sebab inilah yang kita cuba elakkan, iaitu pertempuran darah. Pasukan keselamatan kita diserang dan terbunuh. Rakyat Malaysia, terutama sekali yang berada di Sabah, rasa terancam dengan keselamatan mereka. Operasi di Lahad Datu yang dikenali sebagai Ops Daulat telah menyebabkan pihak keselamatan melontarkan serangan mortar, sekatan jalan raya dan mengisytiharkan beberapa zon merah, iaitu kawasan bahaya di mana penduduk dipindahkan ke dewan dan sekolah. Telah membabitkan beberapa buah jet F-18, Hawk, helikopter Agusta dan kereta kebal Adnan. Selain daripada itu, kerajaan telah menggesa penubuhan ESKOM, iaitu sebuah pasukan khas yang membabitkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, pegawai takbir diplomatik dan pejabat awam yang berganding bahu untuk menaik taraf
keselamatan di utara Sabah untuk tidak menyinggung perasaan suku kaum Sulu yang juga ada di kalangan rakyat Malaysia. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Najib Razak telah berjumpa dengan mereka dan meyakinkan bahawa kerajaan tidak mempertikaikan kesetiaan mereka. Akhirnya pada 24 Mac 2013, kesemua anggota penceroboh telah mati atau ditangkap oleh pihak berkuasa. Berdasarkan laporan kerajaan, seramai 200 orang di pihak Kesultanan Sulu telah terlibat dengan pencerobohan di Lahad Datu, di mana mereka telah mendesak kerajaan Malaysia untuk memberi semula Sabah dan membayar wang ganti rugi sebanyak RM28 bilion yang dikira semenjak penyertaan Sabah Malaysia pada tahun 1963. Mesti dia orang ambil kalkulator terkira kan macam. Pada peringkat akhir Ops Daulat, 27 orang Filipina dan 3 orang Malaysia yang merupakan ahli kumpulan penceroboh telah dibawa ke mahkamah untuk perbicaraan. Mereka didakwa atas kesalahan melakukan peperangan terhadap Yang di-Pertuan Agong, menjadikan ahli pengganas tersebut dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan beberapa yang lain dikenakan penjara antara 15 tahun ke 18 tahun. Tertuduh juga boleh digantung sampai mati. Kesemua anggota keselamatan yang gugur telah dinaikkan pangkat dan diberi pingat kedaulatan negara. So, sampai sini sajalah video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share dan subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye.